Salam sejahtera, saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Bagi memperkukuhkan industri pelancongan di Malaysia, kerajaan melancarkan Dasar Pelancongan Negara 2020 hingga 2030. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, menerusi dasar baharu itu ia diyakini menjamin kelangsungan industri pelancongan serta menjadikan Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan utama di peringkat global. Menurutnya, ia dapat dicapai melalui beberapa pendekatan utama, merangkumi pemulihan industri pelancongan secara berkesan, berteraskan kelaziman baharu serta pengukuhan daya saing dan pembangunan sektor pelancongan lestari dan inklusif selain kesediaan masa bencana. Dasar Pelancongan Negara jelasnya akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategik. Dasar ini akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategik utama, iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif, mempergiatkan digitalisasi pelancongan, memperkayakan pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Selain itu, beliau menegaskan industri pelancongan berasaskan teknologi digital penting bagi memastikan objektif dasar 10 tahun itu dapat dicapai. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Dalam pada itu, kerajaan turut berhasrat menjadikan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destination of the world dengan kelestarian sumber yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi baharu melalui ekopelancongan di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian pada pelancaran Dasar Pelancongan Negara 2020 hingga 2030 secara maya di laman Facebook Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada Rabu. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata tumpuan akan diberikan kepada pelancongan lestari dan peningkatan pendapatan pelancongan. Peningkatan pendapatan pelancongan yang merupakan indikator terpenting dalam memberi impak kepada ekonomi negara. Dalam hal ini, kita memilih untuk mengutamakan kualiti berbanding kuantiti atau dalam istilah yang lebih mudah adalah kepada quality tourist atau high yield tourist. Beliau berharap agar semua pihak bersatu hati menggerakkan Dasar Pelancongan Negara 2020 hingga 2030 ke arah memartabatkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan di serata dunia. Malah Penubuhan Tourism Recovery Act Council atau TREC pada Februari lalu merupakan antara inisiatif MOTEC dalam menyediakan medium perantara yang efektif di antara kerajaan dengan penggiat industri bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas terhadap usaha-usaha yang dijalankan. Kerjasama strategik itu akan terus dipegiat secara agresif melalui semua platform yang ada di pelbagai peringkat melalui pakej rangsangan yang disediakan oleh kerajaan melibatkan sektor pelancongan. Rujuk jadual dan penerbangan yang diluluskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak terlebih dahulu sebelum membuat tempahan tiket. Ini bagi mengelakkan kerumitan dan kesulitan pada masa akan datang. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, kementeriannya secara serius memantau jadual dan kekerapan penerbangan di negeri ini bagi memastikan kesemua syarikat penerbangan mematuhi sepenuhnya keputusan JPBN. Ini kerana kementerian menerima aduan daripada penumpang syarikat penerbangan bahawa wang mereka tidak dikembalikan setelah penerbangan dibatalkan. Sebaliknya, hanya mengekalkan jumlahnya sebagai kredit. Susulan aduan tersebut, Kementerian Pengangkutan menggesa semua syarikat penerbangan agar mengikuti jadual penerbangan yang diluluskan ketika mempromosikan tiket penerbangan kepada orang ramai. Pada masa yang sama, Lee turut meminta kerjasama semua syarikat penerbangan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan Aerobridge di seluruh lapangan terbang di Sarawak.
Ia bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang terutama warga emas, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Permodalan Nasional Berhad (PNB) mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit amanah saham Bumi Putra bagi tahun kewangan berakhir 2020. Ia turut merangkumi pengagihan ihsan 0.75 sen seunit bagi 30,000 unit pertama pemegang unit sempena ulang tahun ke-30 ASB. Sehubungan itu, ia membabitkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak RM7.6 bilion kepada 10.2 juta pemegang unit dengan pelaburan berjumlah 173.2 bilion unit. Menurut pengerusi kumpulan PNB, Tan Sri Dr. Zeti Aziz, pengagihan pendapatan ASB kekal kompetitif meskipun berdepan cabaran ekonomi akibat COVID-19. Bagi pemegang unit yang melebihi lebih daripada 3.000 unit, mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Ia adalah tanda penghargaan kami kepada semua pemegang unit ASB yang terus setia bersama kami sepanjang 30 tahun dana ini diperkenalkan. Projek Bina Baru Tandas Awam di Teluk Melano dan Teluk Serabang akan dinaik taraf menerusi projek transformasi luar bandar Sarawak RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu berharap apabila projek itu siap kelak, ia akan memudahkan para pengunjung yang datang ke tempat berkenaan. Dengan peruntukan sebanyak RM200,000, Bina Baru Tandas Awam Teluk Melano diserahkan kepada kontraktor Ending Construction Enterprise dan Bina Baru Tandas Awam Teluk Serabang diserahkan kepada kontraktor BMM Service dengan peruntukan sebanyak RM100,000 yang merupakan di bawah Majlis Daerah Lunduk. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan tapak projek kepada kontraktor di Teluk Melano dan Teluk Serabang pada Selasa. Vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca diyakini efektif dalam mencegah varian baharu COVID-19. Bagaimanapun, syarikat perubatan itu memberitahu kajian masih dijalankan bagi memahami sepenuhnya impak mutasi tersebut. Jelas wakil AstraZeneca, struktur protein virus COVID-19 tidak berubah dengan varian baharu itu. Jelasnya melalui vaksin tersebut, sistem imun manusia akan dilatih untuk mengenal pasti beberapa bahagian protein dalam virus berkenaan. Menurutnya, virus berkenaan akan dihapuskan walaupun sudah terdedah dan berubah. Pembuat vaksin kini berlumba-lumba untuk menguji vaksin masing-masing terhadap varian baharu yang dikesan di United Kingdom dan dilaporkan 70% lebih mudah dijangkiti. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.